Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad ya karim. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada malam ini setelah sekian lama kita tidak bersama ke udara dalam podcast dan malam ini insya-Allah agak istimewa dan saya sebenarnya rasa nak pengsan kerana dua figure yang bersama dengan saya pada malam ini adalah orang yang sangat hebat, ulama muda yang sangat hebat. Nanti sekejap lagi saya akan perkenalkan. Namun sebelum itu, malam ini kita akan berbicara tentang moga ini Ramadan terbaik buatku. Beberapa hari lagi berbaki dalam bulan Syaban, kita akan menuju Ramadan 6 ke 5 hari. Apakah persediaan kita? Sejauh manakah kita telah bersiap sedia untuk memasuki intake di dalam madrasah Ramadan ini? Jadi malam ini sangat istimewa kerana kita bersiaran dari Ribat Al-Mustafa, Pulai Condong, Macang, Kelantan. Kita telah sampai di Kelantan awal pagi tadi, subuh di Masjid Muhammadi. Alhamdulillah, sempat kita pergi ke kopitiam kita. Roti apa dia? Roti tip-tap. Roti tip-tap, masya-Allah. Okey, jadi kita bukan saya yang nak berbicara panjang kerana tetamu kita pada malam ini, masya-Allah tabarakallah. Saya perkenalkan di sebelah hujung sana, tidak asing lagi, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhaizat Muhammad, Mudir Ribat Al-Mustafa, dan di sebelah kanan saya ini seorang yang sangat handsome, masya-Allah tabarakallah, iaitu guru kita Syekh Imran Anggulia Al-Hafiz, pengerusi Yayasan Al-Mustafa ataupun EMO. Jadi malam ini ada sesuatu yang mereka berdua akan bicarakan dan saya akan menemani mereka berdua. Saya akan mengajukan beberapa soalan pilihan untuk kita melengkapkan perbincangan kita, iaitu moga ini Ramadan terbaik buatku. Nak Ramadan ini terbaik, mestilah kita kena tahu selok-belok untuk memasukinya. Macam sekolah tu nak kena beli buku-buku sekolahnya, yuran-yurannya, barulah kita pergi ke sekolah, tahu bilik darjahnya, cikgunya, guru besarnya, maka baru kita namanya pergi sekolah. Kalau tak, kita tak tahu siapa nama cikgu, entah siapa nama sekolah, kita pun tak tahu. Okey, baiklah. Jadi untuk itu, yang pertamanya, saya akan ajukan dulu soalan kepada semua yang bersama dengan kita pada live pada malam ini. Kita bersiaran daripada page Ustaz Muhaizat Muhammad dan juga kita cross-postkan di beberapa page, antaranya di Lembah Ilmu Syekh Imran Anggulia Al-Hafiz, juga Nur Ahli Badar, Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari, Darul Mujtaba, dan juga beberapa page lagi untuk kita sebar, luaskan agar kita dapat sama-sama manfaat. Dan tuan-puan, kami mohon agar share sebanyak mungkin di WhatsApp, grup Telegram ke atau apa saja sosmed yang kita ada. Sampaikan di TikToknya, dan kita juga ada live di TikTok insya-Allah. Jadi untuk yang pertama, kepada Al-Fadhil Ustaz Muhaizat, apakah persiapan Ramadan yang perlu kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkuru wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Amma ba'du. Jadi pertama-tama sebelum saya jawab soalan ni, saya berterima kasihlah daripada pihak Syekh Imran sendiri dan Ustaz Khairi dan tim dia lah mari buat program di Pondok Ambo lah secara khususnya. Mudah-mudahan usaha mereka akan dikira sebagai kebajikan untuk mereka
dan mendapat ganjaran yang selayaknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi panel moderator bertanya mengenai persiapan kita, apa yang perlu kita buat apabila mula-mula nak masuk bulan Ramadan. Maka sebagaimana ulama berkata, setiap benda itu perlu kepada niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amalan itu mestilah bermula dengan niat. Kerana suatu amalan yang dibuat dengan sedara, maka amalan itu dibuat dalam keadaan lalai dan lupa. Sekalipun gambaran ia berbentuk ibadat, tetapi makna di sebaliknya ataupun ruh dia tidak sampai kepada hakikat menyembah Allah Ta'ala. Kerana satu amalan mestilah dibuat dalam keadaan sedar dan ada niat. Maka pertama-tama sekali benda yang sangat penting ketika nak masuk bulan Ramadan adalah niat yang baik dan azam yang baik. Kita berazam supaya puasa pada tahun ini puasa yang sangat bermakna dengan kita, dengan pencipta kita. Mudah-mudahan benda yang kita tak sempat buat pada bulan Ramadan yang lepas, pada tahun ini kita nak kambuh semula, nak buat semula. Azam likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan dibalas menurut apa yang ia niat. Ini adalah rahmat Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad, dibalas menurut niat dan azam dia, bukan ma fa'al. Kadang-kadang permulaan Ramadan macam-macam kita nak kebaikan. Tetapi apabila masuk bulan Ramadan, perbuatan kita taklah sehebat apa yang kita niat. Tetapi Tuhan kata dibalas menurut apa yang ia niat. Jadi saya jawab rekah dululah. Sebelum lepas ni ada soalan-soalan lagi yang mungkin lebih kurang makna sama dia. Tetapi yang penting sekali apabila nak masuk bulan Ramadan, mesti azam yang baik-baik dan niat yang baik-baik. Siapa dia yang tawajuh dengan Allah Ta'ala pada malam pertama, berhadap ke hati dengan Allah Ta'ala pada malam pertama, maka dia akan mendapat pandangan Allah Ta'ala. Tuhan sentiasa memandang kita, tetapi malam pertama bulan Ramadan adalah pandangan khas, istimewa. Maka siapa dia yang dapat pandangan itu, maka dia tidak akan celaka selama-lamanya. Jadi kita berharap, bukalah hati kita selebar-lebarnya untuk dilihat oleh Allah Ta'ala pada permulaan malam Ramadan. Itu sajalah sebagai permulaan dia. Baik, alhamdulillah. Jadi kita dah dengar betapa penting niat tu dulu nak memasuki Ramadan tu. Kalau tak silap saya, Ustaz katanya kalau di Tarim tu mereka dah bersiap berbulan-bulan sebelumnya. Betul. Persediaan memasuki Ramadan. 6 bulan sebelumnya. Kita macam mana? Kita rasa-rasanya pakaian raya kita siapkan dulu saja. Betul. Tapi nampak macam ada logik je sebenarnya. Apabila kita siapkan pakaian raya agar boleh fokus Ramadan katanya. Mungkin itu. Masya-Allah. Kita sangka baiklah. Insya-Allah. Insya-Allah niat. Baiklah. Insya Okey, kepada Syekh kita nak tanyakan bagaimanakah hendak melalui sepanjang Ramadan ni sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para sufi. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pertama sekali pihak kami daripada Irth Al-Mustafa, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Ustaz Muhaizat dan juga timnya yang mana mengalu-alukan kedatangan kami, menyambut baik kedatangan kami, dan khususnya ni Khamis malam Jumaat malam yang sangat istimewa. Insya-Allah kita harap daripada Allah Subhanahu Wa Taala membalas jasa baik Ustaz Muhaizat dan juga jamaahnya lebih daripada apa yang mereka patut dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu yang kita doakan dan kita harapkan, insya-Allah. Amin. Dan juga kita doakan agar Ribat Al-Mustafa ini menjadi tempat banyaknya keluar para pejuang agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mazhab kitanya Syafi'i, masyrabnya Sufi dan sebagainya. Kita harap agar Allah SWT sampaikan, kekalkan tempat ini dengan keluaran ulama Sufi yang mana baik hati mereka, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, sebagaimana yang diniatkan oleh guru-guru kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi ana agak kagum sebenarnya apa yang disebutkan oleh Ustaz Muhaizat tentang bagaimana kemasukan bulan Ramadan dimulakan dengan niat. Walaupun
tak dapat lakukan seperti yang diniatkan, tapi Allah SWT akan memberikan ganjaran seperti yang diniatkan. Bahkan yang disebutkan itu sangat penting dan juga itulah yang diberikan penekanan yang banyak oleh para ulama sufi. Dan seterusnya, pandangan pertama pada malam Ramadan ini yang kemungkinan yang banyak tak tahu, yang disebutkan oleh Ustaz Muhaizat tadi, pandangan rahmah. Siapa yang dapat pandangan rahmah malam pertama itu, nescaya Allah SWT tidak akan mengazab buat selama-lamanya. Jadi itu adalah permulaan yang sangat-sangat baik dan saya sangat kagum terus terang dengan apa yang disebut oleh Ustaz Muhaizat. Seterusnya, bagaimana kita nak melalui Ramadan seperti mana apa yang dilalui oleh para Rasulullah SAW, para sahabat dan ulama sufiin. Jadi sebenarnya begitulah kita dalam setiap Ramadan, kita cuba menambah baik Ramadan kita dan kita nak ikut cara-cara Rasulullah SAW dalam sebahagian perkara. Jadi yang paling penting sebenarnya apabila kita cuba mengikut Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga para sufi, kadang-kadang seseorang itu dia memikirkan jauh bagaimana nak lakukan. Padahal yang perlu kita usahakan adalah benda-benda yang asas. Contohnya menjauhi umpatan di dalam bulan Ramadan, mengandu domba dan juga berbohong, mendusta, menjauhi daripada pandangan dengan syahwah ataupun yang pada perkara-perkara yang tak dihalalkan oleh Allah SWT. Sebenarnya itulah penekanan para sufi. Dan itulah juga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Al-Muslim, satu orang Muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Apabila Muslim-Muslim yang lain terselamat daripada kebahayaan ataupun kemudaratan lidahnya dan juga tangannya. Itu benda asas. Tapi kita sebagai manusia, malangnya banyak daripada kita tak boleh buat benda tu. Kan? Jadi dan juga kalau kita lihat akhlak para sahabat radhiyallahu anhum yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu banyak akhlak yang mana asas sebenarnya, rendah diri dan sebagainya. Kalaulah contohnya kita tidak mampu untuk menjangkaui daripada kemudaratan perkara tersebut ataupun sifat-sifat buruk tersebut, janganlah kira apa pula kalau kita contohnya konon-konon nak menjadi nak fikirkan ilmu laduni, para sufi aulia yang tinggi semua, itu jauh sekali kan. Macam ini dan inilah penekanan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali sebenarnya. Jadi pada Ramadan ini insya-Allah kita jauhkan benda-benda haram yang asas dan kita lakukan benda-benda wajib yang asas. Dan kalaulah kita mampu melakukan perkara tersebut secara automatik, man amila bima alim allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan dengan ilmu yang dia tahu, maka Allah SWT akan mengajarkannya daripada ilmu-ilmu yang dia tak tahu ataupun yang tak boleh dipelajari daripada manusia. Jadi itu adalah antara perkara-perkara yang kita nak dapatkan untuk mengikut Ramadan, cara Rasulullah SAW, para sahabat dan para sufi. InsyaAllah Ustaz, terima kasih banyak. InsyaAllah, padat. Panjang untuk pula kita tu. memahami. Walaupun panjang, bagi saya sangat jelas untuk kita memahami bahawa pentingnya bahawa Rasulullah SAW adalah ikutan kita. Semestinya para sahabat dan salafus soleh kita. Jadi kalau kita ini menjadi panduan kita, maka Ramadan kita pasti Ramadan yang terbaik. Masalahnya kita ikut cara kita Ramadan. Cara kita apa cara kita? Kita bangun sahur ataupun tak bangun sahur, ataupun kita tengah malam kita pergi kedai mamak. Itu pun kita rasa kita dah sahur. Kemudian kita pun tidur, tak solat subuh. Ataupun mungkin tak sahur, solatnya pun langsung entah ke mana. Kemudian kita pun menahanlah lapar sepanjang hari, tapi TV kita on, macam-macam mata kita tengok. Kemudian bila berbuka, kita lah paling hero.
Begitulah kita lah paling hebat. Bazar Ramadan pasti menjadi kunjungan utama kita. Baiklah. Okey, kepada semua yang menonton pada saat ini, kita bersiaran daripada studio Ribat Al-Mustafa. Pimpinan Al-Fadil Ustaz Muhaizat Muhammad, dan kita siarkan daripada Facebooknya Ustaz Muhaizat Muhammad, dan juga kita silang siar di beberapa page untuk memudahkan capaian sesiapa ingin menonton bersama kita di malam Jumaat yang cukup penuh keberkatan malam ini. Beberapa hari lagi kita berbaki dalam Ramadan. Jadi insya-Allah kita akan terus kepada, sekali lagi kita nak ajukan kepada Syekh Imran tentang apakah amalan boleh juga masya-Allah kita. Okey. Tadi Ustaz Muhaizat jawab dengan ringkas tapi padat. Pentingnya niat. Niat yang baik itu, sebab itulah sebenarnya kita dianjurkan berdoa kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Minta kita untuk disampaikan di dalam bulan, diberkati kita dalam bulan tersebut. Andai kata meninggal, niatnya pun Ustaz macam mana Ustaz? Kira dah memasuki bulan Ramadan. Masya-Allah. Okey. Apakah amalan yang diperbanyakkan di dalam bulan Ramadan? Dikatakan siang harinya mulia, malam hari pun mulia. Jadi apakah amalannya yang nak kita perbanyakkan? Saya rasa tidur kot. Itu tentu dah. Aktiviti wajib. Baik. Jadi berbalik kepada soalan apakah amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama kita di hari-hari bulan Ramadan ni? Bulan Ramadan ni bagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, sama ada hari dia ataupun malam dia cukup bermakna dan cukup istimewa di sisi Allah Ta'ala. Itu keistimewaan bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan pula ada satu malam yang sangat hebat, iaitu malam Lailatul Qadar. Lepas ni kita akan sebutlah secara panjangnya. Cuma pahala-pahala yang Allah Ta'ala janjikan pada hari-hari puasa itu dan malam-malam dia sangat berlipat kali ganda. Katanya Nabi SAW, bulan Ramadan itu awaluhu rahmah. Awal-awal bulan Ramadan itu adalah kasih sayang Tuhan. Kerana manusia tiap-tiap hari dia makan, minum, tiba-tiba dia berhenti daripada makan dan minum, benda asasi. Benda yang menjadi tabi'i manusia makan dan minum, tapi dia berhenti daripada melakukan kebiasaan diri dia semata-mata nak mengikut perintah daripada Allah. Maka Tuhan memberi pandangan kasih sayang pada 10 hari yang pertama. Kasihan belah kepada umat-umat orang Islam yang menahan daripada benda-benda yang membatalkan puasa. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan bulan pula mula Tuhan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah dulu. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan pada akhir bulan Ramadan pelepasan kita daripada api neraka, dan layaklah seorang untuk merayakan kejayaan dia di dalam 30 hari dia bersabar dengan perintah Tuhan. Maka amalan yang Allah Ta'ala janjikan secara umumnya, pahala-pahalanya, amalan-amalan sunat akan diganti dengan pahala amalan wajib. Manakala amalan wajib pula mendapat 70 kali ganda. Kalau kita semaya fardu subuh misalnya, pada bulan biasa pahala 2 rakaat. Manakala pada hari-hari puasa, maka diganda ke 70 kali 2 bersama kita semaya 140 rakaat. Pada malam lain. Tu semaya subuh. Lepas tu kira sendirilah maya zuhur. Amalan wajib. Kita tutup aurat pada hari bulan puasa. Wajib dapat pahala 70 kali ganda. Tu keistimewaan. Keduanya amalan sunat akan dapat pahala wajib. Apa sahaja amalan sunat. Sedekah sunat, semaya sunat, macam-macam amalan sunat secara umumnya akan diganti ke pahala wajib. Maka ulama berkata, perbezaan di antara wajib dengan sunat 70 kali ganda. Kerana amalan sunat bertukar jadi wajib, wajib menjadi 70 kali ganda. Berarti perbezaan di antara amalan fardu dan amalan sunat adalah 70 kali ganda. Amalan macam-macam. Biasa yang ditekankan oleh ulama adalah baca Al-Quran, kerana pada bulan Ramadan diturunkan ayat Al-Quran. Sebagaimana bulan Rejab dibanyakkan istighfar, pada bulan Sya'ban dibanyakkan selawat, dan bulan Ramadan
adalah bulan ummati, umatku banyak ke baca Al-Quran. Satu huruf bersama dengan 10 pahala kebajikan. Bahkan ulama menyatakan perbahasan mengenai pahala baca Al-Quran sangat banyak. Antaranya siapa dia yang membaca Al-Quran di dalam semaya sambil qiyam, maka pahala dia satu huruf bersama dengan 100 pahala kebajikan. Kalau semaya, baca dalam semaya tapi dalam keadaan duduk, dapat 50 pahala. Kalau baca Al-Quran bukan dalam semaya, maka mendapat 25 pahala. Kalau baca tak ada semaya, dapat pahala 10. Jadi bulan Ramadan, bulan-bulan lain pun lagu tu juga mengenai Al-Quran. Kalau bulan puasa lagi-lagi ditingkatkan. Kita baca Al-Quran dengan tak ada semaya, satu huruf bersama dengan 10 pahala. Kita baca Al-Quran dengan ada wuduk, maka satu ayat, satu huruf Al-Quran sama dengan 25 pahala. Kita baca dalam semaya, tetapi dalam keadaan duduk, baca Al-Quran dalam semaya. Kita baca Fatihah, kita baca surah-surah, dapat pahala 50 satu huruf. Kita baca sambil berdiri, dalam semaya fardu pula, satu huruf Al-Quran sama dengan 100 pahala. Bayar sendirilah. Bismillah tu ada 19 huruf dah. Kira lah. 1,900. Betapa beruntungnya lah kalau yang ada duit kan boleh pergi umrah di bulan Ramadan. Oh, rezeki. InsyaAllah. Tetapi lagu tu lah. Soalan ni pernah ditanya oleh sahabat. Sahabat-sahabat yang susah, yang miskin pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, macam mana kami nak buat ibadat? Nak lawan orang-orang kaya. Dia ibadat macam kami tapi dia ada kelebihan harta. Maka dia infak, dia gapo. Maka saya rasa saya lambat tak boleh nak kejar pahala. Maka Rasulullah ada beri banyak amalan supaya amalan orang miskin sama dengan amalan kaya. Antaranya ulama ajar bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Antaranya Rasulullah ajar baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah lepas bersemaya, Allahu akbar. Maka amalan-amalan lagu ni katanya Rasulullah dapat menyamai orang-orang yang dermawan di antara kamu. Sekalipun yang pergi umrah yang ada boleh buat kebajikan dengan harta dia, maka orang miskin ni sekalipun tidak mampu buat tapi dia ada. Bukan Nabi kata siapa dia semaya subuh. Lepas semaya subuh dia tak bergerak daripada musalla tempat dia sembah ya. Sehingga ke naik matahari maka dapat pahala haji tamin. Dapat pahala haji yang sempurna. 3 kali. Ada orang pergi umrah tapi tak dapat pahala. Ada orang pergi haji tak dapat pahala. Tetapi semata-mata duduk di rumah, rahmat tengok keistimewaan umat Nabi Muhammad dengan berkat Nabi Muhammad, bukan dengan ibadat kita tetapi dengan kemuliaan Nabi Muhammad, maka kita semata-mata duduk di rumah dapat pahala haji dan umrah. Maka amalan umrah, amalan haji, tapi biasa-biasanya amalan yang biasa boleh dibuat oleh semua baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran lebih pada hari ni. Pada bulan-bulan puasa. Pada hari lain pun disunat baca Al-Quran. Tetapi pada bulan puasa lebih-lebih lagi ganjarannya. Dalam hadis Nabi kata bacalah Al-Quran. Sesungguhnya tingkatan kamu di dalam syurga menurut ayat yang terakhir kamu baca. Okey, kamu pernah hidup, kamu baca berapa ayat Quran? Saya pernah baca 15 juta ayat Quran. Baca, khatam habis baca pula, baca. Okey, tingkatan dia 15 juta. Tingkat yang ke-15 juta di dalam syurga. Jadi bacalah. Semakin satu huruf, satu ayat, satu tingkat bagi kamu. Satu tingkat bagi kamu. Maka ulama-ulama dulu sangat menitik berat dalam Al-Quran. Dan berselawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi sangatlah lebih ganjaran dia. Maka perbanyak berselawat. Benda ni umum. Sama ada orang yang ada duit, tak ada duit, semua boleh buat. Tak boleh nak excuse. Kalau kita kata ibadat umrah, mungkin ada orang sebahagian boleh mampu boleh. Ada orang tak mampu boleh buat. Tetapi baca Al-Quran, berselawat, bersedekah mungkin tak ramai orang boleh buat. Betul, kebajikan sangat banyak. Pahala-pahala. Tetapi ada ibadat ni hanya segolongan tertentu boleh buat. Kalau baca Quran, kalau tutup aurat, tu semua boleh buat. Boleh buat tanpa mengurangkan golongan-golongan lain. Boleh buat umum. Allah, semua boleh buat. Akbar. Jadi secara umumnya begitulah pahala, benda-benda sunat jadi fardu, benda fardu jadi sunat. Kejarlah pahala pada bulan-bulan puasa. Mudah-mudahan dengan keberkatan amalan yang kita buat pada bulan puasa memberi kesan pada bulan-bulan lain. Sekalipun ada ulama kata janganlah kejar sangat bulan puasa. Mudah-mudahan dengan kita bersungguh tu dia memberi efek kepada bulan-bulan akan datang. Lagu tu. Biasalah. Misalnya kita belajar semaya
jemaah di masjid pada bulan puasa. Biasa jemaah tak akan pergi. bertambah pada hari biasa. Hari lain kita mungkin sugih, malu orang kata, masya-Allah warak dah. Tetapi bermula daripada bulan Ramadan jemaah bertambah ramai. Okey, jadi tak segilah, tak malu dah. Okey. Jadi mudah-mudahan keberkatan bulan Ramadan. Jadi telinga ni nak kena diam lah. Nampak time bulan Ramadan je. Dah. Ini ada InsyaAllah. geng-geng syaitan lah ni lah. Ingat kata Jemput semua nama perbuatan Rasul. kita tu penting. Niat kerana Allah Taala. Kalau kita nak buat sesuatu kalau kerana pujian manusia, kita akan goyah. betul. Kita akan cepat berubah. Kerana menurut manusia. Tapi kalau kerana Allah, Tuhan tak pernah hampa ke harapan kita. Nama punya madrasah Ramadan. Jadi kita kena terimalah tarbiyahnya di bulan Ramadan tu. Mana kalau kata sampai ada yang kata Ramadan pun nak nampak sebab ada apa iftar bersama baru muncul. Tak apa. InsyaAllah sabar insya-Allah dah. Pahala tu insya-Allah. Benda ni mentarbiah hati kita. Baik, Satu benda yang keluar daripada hati tu tak akan sia-sia. Okey. Panjang kita dengar tadi, kita nak Ustaz ringkaskan agak kayak ginilah. Saya bulan puasa, saya sahur, rasa ngantuk tidur. Kalau rajin macam nak baca Quran, ataupun buatlah ada bekerja lah. Bila nak waktu berbuka, tunggu solat 5 waktu insya-Allah. Rasanya macam sama je dengan bulan-bulan yang lain kan. Jadi boleh tak Ustaz berikan satu tip amalan yang cantik lah, yang kita rasa macam ini. Sebab kita cerita pasal Ramadan terbaik ni. Ni saya nak Ramadan terbaik ni. Jadi apa yang saya patut lakukan sejak saya sedar bangun untuk sahur mungkin hingga malamnya semua nak tidur? Ringkas Ustaz. Okey, secara ringkasnya tertib salah lah. Ulama-ulama salafus soleh dulu, orang-orang yang soleh zaman-zaman dulu mentertibkan bulan puasa ni banyak rehat. Ni tertib. Tempat kita berbeza. Mungkin tempat kita berbeza. Sebab kita tengah hari kita bekerja. Tapi di sana apabila bulan puasa dan dalam kitab fiqh pun sunat menguraikan pekerjaan. Dan sunat puasa ni dalam keadaan letih. Kerana maksud bulan puasa supaya kita letih. Dan ulama salah dulu malam dia tak tidur. Tu secara ringkasnya puasa memang letih. Seorang tu senyap, dia memang okey, memang standard. Memang itu yang disyorkan oleh agama kita. Manakala malam pula kalau boleh jangan tidur. Isikan dengan pahala-pahala kerana kita dah ada kekuatan dah semaya tarawih contohnya, ataupun amalan baca Al-Quran tadarus. Maka sangat rugilah kita tengok guru-guru kita pun kalau bulan puasa dia akan kunci rumah dia. Anak-anak yang kecil pun duk main tak apa. Yang penting ajar bangun malam insya-Allah. Secara ringkasnya jadualnya lagu tu. Sebab tengah hari tu rehat. Malam kita buat pahala banyak-banyak. Lagu tu. Ya, maknanya malam kalau siang tak dapat dihidupkan, malam kita hidupkan. Kita ada kekuatan sikit boleh makan, boleh apa Ya, tengah hari mungkin penat apa dia betul, saya sempat juga berpuasa di Tarim. Kita lihat macam mana malam tu jadi pesta ibadah. Betul. Dia malam siang ada tu, kekuatan. Ingat lagi pergi pasar. Besok. Awak macam kena segang Garuda ni. Ubah semua orang rehat, malamnya masya-Allah dihidupkan. Baik. Kepada Syekh Imran, kita nak tanya. Apakah sunah-sunah? Banyaknya sunah-sunah yang dilupakan bila di dalam bulan Ramadan ni. Apa antaranya yang sering kita ambil lekeh, ambil tak ambil penting ini? Baik. Terima kasih banyak tadi Ustaz Muhaizat, masya-Allah banyak pengisian yang kita dapat belajar daripada Ustaz Muhaizat tadi dengan penjelasannya yang begitu baik sekali. Masya-Allah macam-macam dan khususnya yang bangun pada waktu malam tu. Masya-Allah. Itu satu perkara yang sangat penting lah kita nak kena nak kena usahakan. Baik. Yang seterusnya adalah sunnah mahjurah. Sunnah-sunnah yang kemungkinan ditinggalkan oleh banyak banyak masyarakat khususnya sunnah baginda Rasulullah SAW. Antara perkara yang saya lihat yang mana kemungkinan ditinggalkan banyak adalah yang perkara ni ditekankan oleh khususnya Habib Salim bin Abdullah Syatri dan juga Habib Ali Al-Masyhur, iaitu sunnah mandi selepas buka puasa pada hari Ramadan. Ini perkara kemungkinan banyak yang tak dengar dan kemungkinan belum tahu pun kan, apa lagi mengamalkannya. Jadi selepas buka puasa tu, sebelum kita sebaiknya kalau sebelum waktu Isyak, kalau tak sempat walaupun selepas waktu Isyak,
kita melakukan mandi sunat. Itu untuk menyegarkan badan supaya kita nasyid, supaya kita semangat dan segar dalam melakukan ibadah sunnah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satunya. Yang seterusnya adalah ini adalah melalui pemahaman kepandaian fiqih ulama Hadramaut, iaitu contohnya menggunakan siwak pada siang hari Ramadan. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i, kita tahu bahawasanya apabila di dalam Ramadan tidak disunatkan menggunakan siwak selepas waktu zuhur, kerana bau mulut yang bertukar, kerana yang disebabkan oleh kelaparan itu adalah la khalufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Kata baginda Rasulullah SAW, perubahan bau mulut seseorang yang berpuasa itu adalah lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi Imam Asy-Syafi'i dia mengeluarkan satu pendekatan bahawasanya tidak disiwak mulut selepas zuhur kerana perkara itu boleh menghilangkan bau mulut, maka bau mulut itulah yang Allah suka dan itu yang kita tak nak buang, itu yang kita nak kekalkan. Jadi disunatkan tidak bersiwak selepas waktu zuhur. Akan tetapi ulama Hadramaut mengajarkan bahawasanya bagaimana tak nak siwak sedangkan pahala digandakan 70 kali. Solat fardu ataupun solat sunat. Jadi apa yang mereka ajar? Bersiwak tetapi dengan cara yang tidak menghilangkan bau mulut. Jadi bau mulut yang Allah suka pun kekal. Siwak yang pahalanya 70 kali pun dapat. Maksudnya bersiwak secara ringan tanpa kena air liur pada batang siwak, batang sugi contohnya. Jadi itu adalah antara sunnah-sunnahnya. Kemudian seperti yang Ustaz Muhaizat sebutkan, bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran pada siang hari dan juga pada malam hari. Kedua-duanya adalah sunat. Kemudian tidur. Macam Ustaz Muhaizat sebutkan juga tadi. Kait-mengait soalan ni ada kait-mengait. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Kerana dia dalam keadaan ibadah. Jadi kalaulah seseorang itu contohnya, dia betul-betul dah lapangkan bulan Ramadan tu, dia ambil cuti daripada kerja dan sebagainya, dia habiskan bulan Ramadan siang hari, dia lakukan sikit-sikit amalan. Pertama sekali fardu pastilah tak lepas. Kemudian dia lakukan sikit-sikit amalan sunnah, dia baca Quran sedikit, dia zikir sedikit, tetapi dia penat, dia tidur. Kan? Tidurnya tu pun adalah ibadah. Tidurnya satu orang yang berpuasa itu apa? Ibadah. Pada waktu malam, dia semangat melakukan segala jenis ketaatan Allah SWT. Janganlah lepaskan daripada melakukan khususnya bacaan Al-Quran siang hari dan juga malam hari. Pada siang hari itu bacaan Qurannya special, pada malam hari juga bacaan Qurannya adalah special. Dan yang kita hendak ketahui antaranya juga adalah yang kemungkinan kita pernah dengar, kita pernah belajar, tetapi dalam keadaan tidak sedar pula. Bahawasanya pada malam-malam hari yang dalam seminggu tu, Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu langit untuk memustajabkan doa pada 1/3 malam terakhir. Tetapi pada hari Khamis, Lailatul Jumaah seperti malam ini, Allah buka daripada maghrib hingga subuh. Begitu juga pada setiap malam di dalam bulan Ramadan, dia bermula daripada maghrib hingga subuh. Kalau luar Ramadan, seminggu sekali kita dapat. Tetapi kalau dalam bulan Ramadan, setiap malam panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah di situ orang yang hendak bertaubat, maka aku akan fa'atuba alaih. Adakah orang meminta apa hajat, maka aku nak memakbulkannya. Jadi habiskanlah macam Ustaz Muhaizat katakan tadi pada malam hari itu dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian i'tikaf. I'tikaf juga adalah satu amalan yang kita nak lakukan, yang sunnah, yang kemungkinan kurang selesa juga bagi kita. Memang kurang selesa pun. Itulah i'tikaf kan. Tetapi kalau kita tak mampu seluruh malam, walaupun sebahagian kecil malam kita lakukan i'tikaf untuk mentaati Allah SWT. Banyak lagi Ustaz sebenarnya nak sebutkan, tetapi bersedekah kan dan sebagainya. Tapi tak apa.
Ana rasa kita pun nak dengarkan juga daripada Ustaz Muhaizat apa pengisian yang datang kepada dia ni. Ilham daripada Allah SWT yang nak sampaikan kepada kita. Jazakumullah khair. Kita minta Ustaz Muhaizat boleh tambah. Kalau daripada soalan ni tambah. boleh. Sunanul mahjurah. Sunnatul mahjurah. Naam. Sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh umat dia sendiri. Nah, sepatutnya sebagai seorang umat, mana-mana ibadat yang kita nak buat mesti berpandu ke apa yang dibuat oleh penghulu kita, oleh Nabi kita. Kerana cara Nabi lah yang paling sempurna, paling perfect sekali. Maka antara yang Nabi sebut, sebagaimana disebut oleh Syekh Imran kata, naumu saimi ibadatu. Tidurnya orang yang berpuasa itu dikira ibadat. Berbeza dengan orang semaya. Kalau tidur orang semaya tak dikira ibadat kerana terbatal ibadat sembahyang dengan tidur. Manakala tidur tidak terbatal ibadat puasa. Maka selagi mana dia tidur, dia kekal di dalam puasa. Maka tidurnya kerana penat dia untuk melakukan taat kepada Allah, maka dikira ibadat. Tidur. Bayangkan ibadat lain. Belum tidur. Benda yang paling disukai oleh nafsu kita, oleh kepuasan kita. Maka kerana kita letih menjalankan ibadat yang Allah Ta'ala buat, dikira ibadat. Masya Allah. Wa sumtuhu tasbihum, dianya orang berpuasa dikira pahala tasbih. Subhanallah, subhanallah. Kerana diam juga kerana lapar. Fungsi puasa itu supaya kita merasai kelaparan, penderitaan umat orang yang susah. Maka apabila kita diam, dulu banyak kecek, banyak mulut boleh kecek, tapi puasa aduh saya lapar, tak boleh nak kecek. Maka diam kita dikira pahala tasbih. Wa ibadatuhu mudha'afun, dan ibadat-ibadat orang yang puasa itu diganda-ganda ke pahala dia. Banyak sangatlah amalan yang kita nak buat pada puasa. Iktikaf sebagaimana disebut. Maka pahala itu diganda-ganda. Kalau kita tak mampu buat iktikaf sepanjang hari, contohnya kita pergi semaya di masjid berjemaah, kita pergi awal sikit, balik lewat sikit. Itu saja. Kita pergi tu niat upgrade sikit. Sekali biasa lepas pada semaya mungkin kita balik selalu. Dah tak? Ajar pergi Quran sikit ke dalam masjid supaya kita boleh duduk lama biasa. Bukan ada makan. Betul dah. Pelik bukan nak makan pun jadi banyak. Jadi kita hanya tiung sikit saja. Benda tu benda yang berlaku pada tiap hari, tapi cara kita susung tu mungkin akan menambahkan pahala. Dan kita masuk dalam masjid, kita bernazar. Aku bernazar untuk beriktikaf atas masjid ini kerana Allah Ta'ala. Dapat pahala wajib pula. Maka pahala wajib diganda 70 kali iktikaf pada hari lain. Maka cukup untuk kita baca Quran sikit, okey. Lewat ke sikit baca. Quran pula baca lebih sikit ke. Selawat biasanya sikit, contohnya 1000. Jadi 2000, jadi 3000. Kelebihan selawat yang cukup banyak lah. Antaranya Rasulullah kata orang yang paling hampir dengan aku pada hari kiamat, kedudukan dia. Siapa dia tak duduk dengan Rasulullah. Kerana tempat yang paling selamat sekali di alam akhirat adalah di samping Rasulullah. Semua wali-wali Allah Ta'ala, kekasih Tuhan, bahkan semua orang mukmin bercita-cita nak duduk dengan orang yang paling selamat sekali, iaitu Nabi Muhammad. Siapa dia? Nabi kata orang yang boleh duduk, aksaruhum alayya solah, orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Maka kejarlah pahala-pahala, kelebihan amalan-amalan yang besar pada bulan puasa ni. Dan ulama-ulama salafus soleh dulu menekankan amalan yang sayugia diamalkan pada akhir zaman ini adalah selawat dan istighfar. Kerana amalan lain mungkin diterima dan ditolak. Mungkin kalau kita ikhlas diterima, kalau kita tak ikhlas, kecuali amalan selawat. Kerana selawat itu bukan amalan kita. Kita hanya berdoa kepada Allah supaya Allah berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala, bukan kita berselawat kepada Nabi. Kita berdoa, ya Allah, selawatlah kamu kepada Nabi. Maka apabila Tuhan selawat, tentu dah pahala boleh. Sebab tu ulama kata, amalan berselawat ni sekalipun kita buat dalam keadaan main-main lah, kata-kata, bukan sedar ke apa dia, bukan keadaan betul-betul fokus betul, maka dikira pahala juga. Sebab apa? Sebab amalan ini amalan Allah, bukan amalan kita. Itulah secara yang banyak lagi lah nak faham. Kalau amalan banyak sangat lah. Cuma upgrade sikit lah. Macam iktikaf saat ni sikit, semaya lebih gitu sikit lah, insyaAllah. Ya, tuan-puan yang bersama dengan kita pada podcast pada malam ini, saya yakin ada mencatat setiap nota-nota ataupun tip yang diberikan oleh dua guru kita, panelis kita pada malam ini. Dan kita nak baca satu dua soalan yang diajukan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya daripada Muhammad Azhar Azran. Mandi selepas waktu asar pada bulan Ramadan, adakah boleh atau tidak? Siapa dia nak jawab ni?
Dia tanya ustaz. Masalah mandi lepas pada asar gini. Konsep dia dalam bulan puasa kita jangan lakukan benda-benda yang menyegarkan tubuh kita. Setiap benda yang menyegarkan tubuh kita menghilangkan matlamat asar berpuasa. Sebelum bulan Ramadan tak rajin pergi kolam renang. Tiba-tiba rajin basuh koloh masjid tu. Basuh koloh masjid. Lumayan itu bilang kata email. Tiba-tiba jadi rajin. Jadi benda ini memakruh. Apa maksud makruh? Menghilangkan fadilat puasa. Kerana apabila semakin kita buat sesuatu yang menyegarkan tubuh. Duduk dalam ekong menyegarkan tubuh. Pakai minyak atas. Semua ulama-ulama kata setiap benda yang menyegarkan tubuh mengurangkan pahala. Maka makruh perbuatan lagu ni. Kalau boleh kita puasa dalam keadaan betul-betul kita pahala yang penuh. Bukan berdosa pun. Cuma ulama hukumkan makruh. Apa maksud makruh? Sayugianya ditinggalkan perbuatan itu kerana menghilangkan konsep sebenar puasa supaya lapar. Kita mandi segar. Lainlah kecuali kita terlalu penat. Tak boleh kalau kita takut buka puasa maka boleh mandi kerana ada hajat. La karahata ma'al hajat. Kaedah dia tidak ada makruh apabila ada hajat. Tapi kalau tak ada hajat semata-mata nak menjengkelkan ibadat, tak saya kira dibuat pada tengah hari bulan puasa. Mana kalau malam bulan puasa, sebagaimana Syekh Imran kata, sunat kita mandi supaya cergah tubuh kita kembali untuk melakukan ibadat. Tengah hari tu juga. Jadi konsep tu sama. Malam mesti segar, tengah hari mesti slow. Itu konsep dia. Kena slow gitu. Slow and steady. Lagu tu. Hukum dia makruh saja dah. Boleh tinggalkan kalau boleh. Baik, saya nak ajukan soalan ni kepada Syekh Imran. Mana lebih afdal? Hadir majlis ilmu atau pergi tadarus di masjid dalam waktu yang sama? Masya-Allah. Hadir majlis ilmu atau tadarus di masjid. Di situ ada satu pendekatan yang ulama kita datangkan dari mereka mengeluarkan pemahaman daripada amalan baginda Rasulullah SAW bahawasanya majlis ilmu, okey, majlis ilmu di dalam bulan Ramadan boleh ada, tetapi lebih baik diperbanyakkan ibadah, khususnya perkara yang mengait dengan Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat di mana-mana pondok pun, di mana-mana madrasah institusi pun, banyak yang mereka kurangkan sedikit majlis ilmu dan memperbanyakkan ibadah. Ini bukan kerana mereka tak faham bahawasanya ilmu itu penting, tapi ini mengikut apakah praktik yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Apakah yang diperbanyakkan? Kan, pasal kerana dalam bulan puasa orang macam Ustaz Muhaizat sebut tadi mesti nak tenang sikit, mesti nak sayu sikit, tenang. Jadi nak belajar ni perlu cergas. Tapi bulan Ramadan puasa. Jadi kita punya fungsi pun ada sayu sedikit, ada kurang sesuai untuk amalan menuntut ilmu. Walau bagaimanapun kita tidak menafikan bahawasanya boleh juga diadakan kelas-kelas tertentu. Contohnya apabila kita di Hadramaut, satu hari ada 5-6 kelas. Kan? Tetapi apabila Ramadan ada 1 kelas. Maksimum pun 2 kelas. Itu pun perkara yang tak ada mengait dengan silibus sekolah. Tetapi ini berbeza dengan kita. Kita, Masya Allah, bulan-bulan lain tak belajar. Bulan Ramadan nak 1 kelas. Itu mungkin tak ada masalah kot. Hanya 1 kelas kan. Tetapi yang kita katakan tadi adalah contoh yang dilakukan oleh ulama. Maknanya kalau nak belajar pun boleh. 1 kelas 1 hari, dan biasanya kalau masyarakat kita mungkin itu yang paling banyak pun mereka boleh buat. Tetapi lebih fokus kepada ibadah, iaitu kalau tadarus kan, jangan lepaskan tadarus kerana nak khatam Quran. Dalam bulan Ramadan adalah ada satu amalan sunnah yang mana baginda Rasulullah SAW setiap Ramadan dia khatam paling kurang 1 kali. Kecuali pada akhir hidupnya, akhir Ramadan yang baginda Rasulullah SAW jumpa, Jibril menyuruh Rasulullah khatam 2 kali. Dan Rasulullah katakan bahawasanya tidaklah aku lihat Ramadan ini melainkan Ramadan yang terakhir aku jumpa. Kan? Jadi kalau dia nak bandingkan terus belajar ilmu versus Quran, tadarus, mana lebih baik? Dia tak boleh macam tu sangat sebenarnya. Kerana ini ada kelebihannya dan ini juga ada kelebihannya. Tetapi penekanan pada tadarus tu memang ada dekat situ. Maknanya adjust lah. Belajar ilmu tu pada waktu lain. Dan ini juga penting kepada penganjur-penganjur. Penganjur ni yang kena main peranan. Bagaimana nak letakkan pengajian ilmu itu tidak bercanggah dengan tadarus.
Kerana ada penekanan tadarus penting dekat situ. Mungkin penganjur boleh anjurkan tadarus. Ya. Ganti dulu. Ya. Tak payah adakan majlis ilmu tapi kita buat tadarus Al-Quran. Ataupun 10 minit selepas tadarus majlis ilmu. 10-15 minit. Daurah Maknanya Ramadan. ya, maknanya dipendekkan waktunya contohnya. Baik. Jadi ini perlu pada kebijaksanaan lah. Ya. Ya, dan saya yakin ini semangat sebenarnya. Semangat nak berada betul, di Madrasah betul, Ramadan. betul. Jadi kalau kita ambil apa Ustaz Muhammad sebut daripada awal tadi, jangan fikirlah soal riak, betul Ustaz? Kita beramal je. Buat je. Kadang-kadang kita pun akan rasa, asal aku macam alim sangat bulan ni. Sendiri rasa. Kita boleh fikir yang macam-macam. Sebab itu soal hati semua. Semua tergantung pada niat kita, insya-Allah. Ada beberapa soalan lagi yang diajukan di sini. Tapi kita ada kekangan kepada masa. Kerana ada soalan yang patut kita ajukan. Akan kita ajukan selepas ini. Tapi saya nak ambil satu soalan daripada telusan hati. Salam Ustaz, mungkin telah disentuh tadi. Saya nak minta kepada Ustaz Muhaizat untuk menjawab, insya-Allah. Saya ada soalan berkaitan amalan sunnah. Adakah kita mendapat pahala sunnah apabila kita melakukan satu amalan sunnah tanpa kita ketahui amalan tersebut merupakan amalan sunnah? Pusing-pusing situ dia. Contoh, potong kuku pada hari Jumaat tanpa niat sunnah sebab dia tidak tahu potong kuku pada hari Jumaat merupakan perkara sunnah. Terima kasih. Masalah pengetahuan kita, adakah benda itu sunnah Nabi atau tidak? Asal saja kita mengetahui benda itu dianjurkan secara umum, maka benda itu sudah didapat pahala. Sama ada anjuran itu secara khusus, seperti hari Jumaat. Kerak kuku ni ada hukum wajib, ada hukum dia sunat. Wajib ni jika gerak kuku kita mengganggu daripada untuk mandi wajib. Contohnya dengan kuku kita panjang menyebabkan tempat-tempat tertentu tidak sampai air. Maka wajib bagi kita tak syarat tunggu hari Jumaat. Segera hilangkan kuku tu supaya kita dapat mandi wajib dan ambil air supaya dengan sempurna. Manakala kalulah kuku kita sekalipun panjang tak mengganggu daripada kita buat benda wajib seperti ambil air semaya dan mandi, maka hak tu sunatnya hari Jumaat, hari Khamis ataupun hari Isnin, sunat kerak kukunya. Manakala Nabi sendiri 2 minggu sekali Nabi kerak kuku. Tu bergantung kepada diri orang. Ada orang cepat panjang, ada orang cepat pendek. Maka tu hukumnya. Kita tidak tahu hari Khamis ke, hari Isnin ke, hari Jumaat, tapi kita kerak kuku insya-Allah dapat pahala. Yang penting kita buat tu menurut arahan daripada Allah dan Nabi. Itulah sebagai seorang hamba selalu buat apa yang disuruh oleh Nabi. Ada satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis Hasan. Hadis ni panjang. Nabi kata awaluhu bulan puasa ini diikat semua setan-setan dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibuka pintu syurga. Tengok keistimewaan kepada umat Islam pada bulan puasa, Tuhan bantu kita. Di samping Tuhan suruh sesuatu perkara, tapi Tuhan bantu kita melakukan perkara itu. Puasa, maka Tuhan kata saya dah ikat dah setan-setan. Jangan bimbang. Tipuan setan tidak berlaku. Pas masih jahat lagi, tu nafsu awak yang masih tak terdidik lagi, hak tu jadi jahat. Setan sudah tak ada dah. Manakala jin ada lagi sebab jin kena puasa juga. Sebab tu kata berlaku juga pada bulan puasa. Ya jin memang masih ada lagi sebab dia perlu puasa, dia perlu apa ibadat. Yang diikat-ikat adalah setan-setan. Hak mengkhianati, hak duk buas-buas kepada diri kita. Dan ditutup pintu neraka. Allah Ta'ala ayat, orang tak buat jahat dah. Seolah-olah pintu neraka tutup lah. Tak ada orang dah nak buat jahat. Dan dibuka pintu syurga, nak kata manusia sentiasa buat baik. Dan tengok. Ada hadis tu kata, wa yunadi munadin ya bariyal khairi aqbil wa ya bariyal syarri aqsir. Nabi kata dalam hadis tu akan terdengar suara pada malam-malam Ramadan. Dengar lagu tu. Wahai orang yang nak kebaikan, bersungguhlah. Berarti seruan untuk bersungguh pada bulan Ramadan. Jadi tak salah kalau kita bersungguh pada bulan Ramadan berbanding dengan bulan lain. Kerana ada panggilan khas daripada Allah untuk kita bersungguh-sungguh. Wa ya baghiya syar'i iksir. Siapa dia yang nak buat jahat? Okey, berhenti. Now, stop sekarang. Maka ada panggilan khas. Tiap-tiap hari kita kena buat kebaikan. Nak tinggal kejahatan betul. Tetapi pada malam khas kita kena sungguh sikit. Ni ada panggilan dia. Dan Allah Ta'ala akan bebaskan manusia daripada neraka pada tiap-tiap malam pada bulan-bulan puasa. Alladzina amanu. Inilah panggilannya. Panggilan kita.
Dalam hadis Nabi kata sebut. Jadi tak salah. Ada orang kata, awak ni boleh puasa saja bersungguh. Yo, saya dengar. Panggil dia. Nabi kata, awak dengar, awak tak dengar pun. Seolah-olah panggil lah kau untuk awak sungguh-sungguh. Oh, jawab gitu. Jawab gitu. Saya dengar daripada hati ni kata. Lagu tu. Jadi tak salah orang. Yang kalau kita tengok dia berubah hanya pada bulan puasa, sekurangnya dia mendengar hadis ni. Hadis ni dia. Itu jawapan orang mengaji. InsyaAllah jangan duk panik lah. Ingat Allah Ta'ala muamalah kita dengan cara paling baik. Kita niat sikit ikhlas, Tuhan akan balas. Bukan kata, saya ni banyak tak ikhlas daripada ikhlas. InsyaAllah jangan rasa kecewa. Keikhlasan awak akan dinilai. Biarlah masih lagi ada banyak tak ikhlas. Jangan bimbang. Keikhlasan ni sangat sukar. Dan bergantung kepada diri orang. Ada orang rasa dia ikhlas dah. Tapi bagi orang yang lebih tinggi, awak tak ikhlas lagi. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan bagi orang baik masih dikira jahat bagi orang yang hampir dengan Tuhan. Maka nilai ikhlas ni tidak ada payah. Tapi untuk sekadar bagi kita orang awam buat ibadat bersungguh kerana Allah Ta'ala. Biarlah kita ada masih hati kita masih tak bersih. InsyaAllah ibadat zahir kita akan mempengaruhi batin kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebagaimana Imam Ghazali sebut. Berzikirlah kamu sekalipun kamu tidak ikhlas. Mudah-mudahan zikir kamu menyebabkan kamu jadi ikhlas. Kalau nak tunggu ikhlas baru berzikir, nescaya kamu tidak akan berzikir selama-lamanya. Nak tunggu ikhlas dulu. Saya nak buat ibadat nanti nak ikhlas. Tangguh. Tak akan buat macam mana nak ikhlas. Okey, buat ibadat sehingga jadi ikhlas. Nak buatnya nanti ada ujiannya. InsyaAllah dia akan jadi ikhlas lama-lama. Nak baca Quran, takut tak ikhlas. Baca dulu. Baca sampai awak jadi ikhlas. Itu cara tarbiyah dia. Masya-Allah. InsyaAllah. Baik. Okey. Saya kata saya tak ambil dah soalan ni. Tapi banyak sebenarnya. InsyaAllah kita akan kumpulkan soalan ini. Ya Ustaz Hafiz, kita akan kumpulkan. Sebenarnya kita pun bercadang. Syekh Imran bercadang untuk mengadakan podcast juga selepas ini. Untuk menjawab soalan-soalan yang belum lagi kita jawab. Kenapa? Kerana untuk Ramadan ini kita akan adakan satu sesi soal jawab menurut mazhab Syafi'i. Kita akan menjawab dalam masa 1 minit. Yang ini telah kita rakam sebelum ini dan akan kita siarkan di sepanjang Ramadan setiap hari insya-Allah. Moga menjawab segala kemuskilan yang timbul. Tapi saya tertarik dengan soalan ini daripada Ajay Amos. Apa dia kata? Ini nak minta nasihat ni kepada ustaz, kepada kami yang kerja waktu pejabat 8 hingga 5 petang. Kalau kurang tidur malam takut mengantuk waktu kerja. Saya rasa Ustaz Muhaizat bila dia dah gelak tu saya tahulah kena jawab lah. Dah gelak gitulah. Ya Allah. Ginilah tu sebab tu soalan tadi dari sudut cara. Sebab tu kita tak beri secara perfect secara. Sebab orang bergantung kepada ada. Kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang akan beramal kepada Tuhan menurut kerangka dia. Dia seorang cikgu, dia akan sapa kepada Tuhan melalui guru dia. Dia seorang siapa-siapa dia seorang penjual, dia seorang polis, dia seorang apa, dia akan sampai melalui diri dia. Jangan jadi jadual ustaz letak di polis. Jadual polis letak di ustaz, pening lah main tak polis. Jadual saya, gak saya kena jaga malik. Tak boleh letak. Tak boleh. Jadual Tok Imam, Tok Bilal lah. Polis cara polis dah. Bilal dengan Tok Imam sama-sama menjaga masjid tu beza dah jadual dia. Okey, sebab tu anak tak jadual perfect gitu. Start daripada hari sampai subuh sampai maghrib tak boleh. Sebab mana dia ikut. Maka cara yang paling molek macam saat ni saya kerja pejabat gapo dia kalau saya tak bangun ni. Jadi menurut kita awak bekerja dengan ikhlas. Awak niat turun daripada rumah saya nak cari nafkah yang halal untuk diri saya. Saya tak sewa maksiat, tak sewa pun dah ibadah. Nak ayat kata kita. Mantap ke, ikhlas ke, buat terbaik kerja kita. Tak perlu tambah lagi. Hak tu sudah mendapat cukup dah pahala. Mungkin ada nak tambah sikit-sikit. Mungkin dia pejabat kita balik Quran sekali sejauh tidak mengganggu mutu kerja kita waktu tu. Tetapi buat kerja dengan baik hak tu dah. Kita sebagai cikgu, kita sebagai polis, kita sebagai penjual, kita buat kerja dengan baik, buat gapo dia hak tu jadi pahala. Tak ada istilah mengganggu. Tak perlu tambah sebenarnya. Hanya baik mutu ke. Mutu ke buat benda dengan keadaan baik. Dulu mungkin kita sebelum puasa kita buat dalam keadaan tak molek. Tapi bila puasa kita buat molek. Okey tak perlu tambah. Kerja tetap lapar je. Tapi tambahkan mutu dia. Kita buat kerja dengan ikhlas. Kurangkan percampuran laki perempuan kau gapo dia, kurangkan gapo dia. Insya-Allah benda itu
amalan tak bertambah tetapi pahala tu bertambah. Malam tambah sikit ya. Pada kita duk tengok bola, ambil contohnya. Tak kita tak tidur juga, tapi kita tukar program tu saja. Kena bulan puasa je World Cup. Tak ada apa. Tak ada apa. Pening tak email pening. Umur bukan kadang Ada, tak email. Ya. Bila World Cup belum puasa. Yalah, pernah. Ada berlaku. Ada. Nak tunggu sahur ke tak? Nak tunggu bola sampai habis dulu. Ada. Sekali jalan. Sekali. Jadi benda tu benda sama, masa yang sama tetapi cara kita olah dia. Ada pro kontra insya-Allah dia. Jadi kita orang pejabat rasa tak terganggu. Penting buat dengan keadaan molek insya-Allah benda tu. Moga ini menjawab kepada yang bertanya. Kerana betul lah. Kalau kita nak jadikan satu alasan, saya bekerja lah, penat lah, angkat batu tiap-tiap hari, macam mana saya nak puasa? Masya Allah, ada ruangnya. Jangan sampai tak puasa. Itu yang paling penting. Jangan sampai tak puasa. Saya rasa majikan pun kena faham jugalah. Betul. Kurang sikit kerjanya di tempat cuaca yang panas ni. Kerana puasa ni pastinya di musim yang panas. Betul. Jadi itu. Baiklah. Yang terakhir, saya nak ajukan soalan ini kepada Syekh, mungkin boleh? Ya, boleh. Yang terakhir, apakah bila kita cerita tentang 10 akhir Ramadan, ada satu hadiah yang sangat besar yang Allah berikan pada kita, iaitu Lailatul Qadar. Betul. Nah, yang mana di 10 akhir Ramadan ini dianugerahkan Lailatul Qadar, dan malam ini sangat istimewa daripada malam-malam lain. Jadi, apakah yang perlu kita lakukan? Atau khususnya 10 akhir Ramadan, ataupun mungkin nak ajak awal sikit, ataupun malam ganjilnya. Jadi mungkin Syekh boleh kupas di sini. Baik. Nanti saya nak minta juga kepada Ustaz Muhaizat untuk menambah. Mesti kena Ana tambah. baru nak sebut. Dia tambah ni. Pasal apa? Soalan ni sebenarnya Ana niatkan untuk Ustaz Muhaizat tadi. Jadi Niat dia, ada niat. dah niat dah. Ana dah niat dah soalan ni untuk Ustaz Muhaizat, tapi memandangkan diajukan kepada Ana pula, Ana akan cakap, tapi Ana nak Ustaz Muhaizat sambung insya-Allah. Pertama sekali, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Dan dalam sebahagian riwayat wa fi autariha. Sesungguhnya taharrau, carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 akhir Ramadan, dan dalam sebahagian riwayat pada malam-malam yang ganjil. Banyak hadis yang menyebutkan perkara-perkara tersebut. Tetapi juga kita jangan lepaskan peluang bahawasanya Lailatul Qadar ni, kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, lagi satu, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Bila itu? 17 Ramadan, malam nuzulul Quran. Dan juga pernah juga terjadi di dalam kehidupan baginda Rasulullah SAW Lailatul Qadar pada 19 Ramadan, sampaikan Imam Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar antara 19 atau 23 Ramadan. Sebahagian mendapat 21 atau 27. Sebahagian yang jumhurnya ulama katakan 10 akhir Ramadan, dan yang lebih khusus pada malam-malam ganjilnya. Jadi kalau kita buat persiapan pada Lailatul Qadar, janganlah kita lepaskan, kalau saya, daripada 17 Ramadan. Jangan, kerana pernah berlaku di dalam kehidupan baginda Rasulullah SAW 17 Ramadan Lailatul Qadar dan 19 Ramadan Lailatul Qadar. Tetapi kebanyakannya berlaku pada Ashrul Awakhir min Syahri Ramadan, iaitu malam 10 terakhir bulan Ramadan. Itu adalah pemberian Allah SWT kepada umat ini. Bila kita dapat pemberian ini? Apabila Rasulullah SAW melakukan Isra' dan Mi'raj, apabila Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah SWT, kemudian Rasulullah menyebut, ya Allah, umatku umur pendek, dan macam mana nak dibandingkan dengan umat terdahulu yang mana umur mereka panjang beribadah. Maka Allah SWT berfirman dan mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya aku beri umatmu Lailatul Qadar wa huwa khairum min alfi syahr, dan ianya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ini satu peluang Allah berikan kepada kita. Kalau kita buat, kita punya ganjaran pahala boleh jadi jauh lebih banyak daripada 1000 tahun walaupun kita hidup. Ini pemberian khas Allah SWT kepada umat ini, umat Muhammad SAW, yang tiada diberi kepada umat yang terdahulu. Silakan Ustaz teruskan. Masalah malam Lailatul Qadar ini pernah ditanya, seorang murid pernah bertanya kepada guru dia, yakni Al-Imam Abu Hasan Asy-Syazili. Seorang murid dia bertanya, dia kata, wahai guruku,
Saya ingin bertanya, apakah malam Lailatul Qadar? Apakah kelebihan yang ada pada malam Lailatul Qadar? Katanya Abu Hasan Asyazili kata, Lailatul Qadar mana yang kamu maksud ke? Katanya murid dia, Lailatul Qadar yang diampunkan dosa lah. Yang Allah Ta'ala janji nak ampunkan dosa. Katanya Abu Hasan Asyazili kata, mana-mana malam pun Allah Ta'ala sentiasa nak ampun dosa kita. Ada banyak hadis Rasulullah Ta'ala berkata, mana saja hamba-Ku ingin meminta maaf kepada aku, pada mana-mana malam aku akan ampun dosa dia. Katanya murid dia, bukan maksud tu ya guruku. Aku maksud ke malam yang Allah Ta'ala mustajab doa. Katanya Abu Hasan Syazili kata, semua malam distajab ke doa. Allah Ta'ala berkata, tiap-tiap malam siapa dia yang ingin meminta dengan aku sebagai Tuhan, aku akan perkenan mustajab doa. Apa yang kamu nak sebenarnya? Malam Lailatul Qadar mana? Maka kita nak Abu Hasan Syazili melihat anak murid dia macam tak nak oyak beritahu lagu mana. Semua dia jawab. Dia kata, wahai muridku, hakikat sebenar malam Lailatul Qadar adalah malam yang kamu tidak buat maksiat padanya. Itulah Lailatul Qadar bagimu. Apa makna malam Lailatul Qadar kalau diisi dengan maksiat? Tidak ada pun kelebihan malam Lailatul Qadar bagimu. Tetapi kalau malam yang kamu tidak buat maksiat padanya, itu adalah Lailatul Qadar bagi kamu. Maka isikanlah malam-malam, bukan kata malam Ramadan saja. Jadikan malam itu malam Lailatul Qadar. Bahkan katanya Al-Imam Sayyidina Ali berkata, hari yang aku tidak buat maksiat padanya adalah hari raya bagi aku. Apa faedah aku beraya, aku meraya kejayaan aku untuk apa sebenarnya? Jayanya aku untuk membuat taat bagi Allah. Manakala malam aku tak buat maksiat adalah malam Lailatul Qadar bagiku. Tengok makna daripada makna Lailatul Qadar. Qadar ni maknanya kemuliaan. Apa makna malam yang mulia kalau diisi dengan maksiat, maka malam itu jadi hina. Sekalipun kelebihan Tuhan nak beri cukup banyak, tetapi bagi kita tak dapat Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul Qadar tu diri kita sebenarnya. Persiapan kita dengan Allah. Kalau kita tak ada persiapan dengan Allah, malam Lailatul Qadar sekarang tidak ada makna pun dengan sisi Allah Ta'ala. Tu Amu nak tambah sikit lah mengenai Lailatul Qadar. Jadi kalau boleh jadi ke semua malam-malam kita itu Lailatul Qadar. Sekalipun 15 minit. 15 minit saya tak buat maksiat. 15 minit Lailatul Qadar saya. Tak syarat satu malam kita tak mampu nak buat misalnya. Tetapi setengah sejam kita boleh buat taat Tuhan, kita boleh buat apa yang Tuhan suruh, kita boleh tinggal apa Tuhan larang, maka itulah Lailatul Qadar aku. InsyaAllah buat pula pada malam-malam Ramadan. Siapa dia? Malam-malam lain tu ada kelebihan dah, tapi malam Ramadan lagi-lagi lah. InsyaAllah mengintai Tuhan. Sentiasa hati kita melihat kepada Tuhan kita. Dia sentiasa ada, dia sentiasa melihat, dia As-Sami' Al-Basir, mendengar apa yang kita sebut, melihat apa yang kita buat. Pada malam-malam, apa malam-malam pun. Maka perhatikan dia. Muraqabah dia panggil. Sentiasa muraqabah dengan Allah Ta'ala pada malam-malam ataupun sia-sia Ramadan. Syarikahlah tambah. Tak boleh banyak. Dua perkara tak boleh? Tambah boleh. Ya, Imam Al-Haddad ada sebutkan dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah bahawasanya barang siapa yang melakukan 4 rakaat solat sunat selepas Isyak, maka dia akan dapat pahala seperti Lailatul Qadar. Maknanya subhanallah, bagi orang yang berilmu, macam apa yang Ustaz katakan, malam Lailatul Qadar itu tidak terhad hanya pada bulan Ramadan sahaja. Itu nombor satu. Yang kedua, yang ana selalu ingat Habib Kazim selalu pesan, bahawasanya gurunya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengatakan bahawasanya pada malam Lailatul Qadar ni Allah SWT gandakan kita punya pahala sampai 30,000 kali. Maknanya dia punya besar pahalanya pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita buat satu khatam Al-Quran sama dengan 30,000 khatam Al-Quran. Itu yang kita nampak para ulama Hadramaut ni, dia akan usaha pada malam-malam ganjil tu setiap malam dia khatam Al-Quran. Kalau sama ada dia khatam ataupun dia menghadiri majlis khatam Al-Quran, kerana baginya yang menghadiri majlis khatam Al-Quran dia juga dapat pahala 30,000. Satu khatam dapat pahala macam 30,000 khatam. Satu tasbih dapat macam 30,000 tasbih. RM1 sedekah dapat pahala macam 30,000 ringgit. Satu kali qul huwallahu ahad dapat macam 30,000 qul huwallahu ahad. Masya-Allah. Itu dua perkara yang anda rasa anda tak nak lepaskan, nak sampaikan. Betul. Juga. Betul. Nak kongsi dengan semua orang. Besar ganjaran dia. Betul.
Masalah pahala ni bergantung kepada diri kita. Ayat Quran pun sebut dah, satu pahala kama sali habbatin ambatat sab'asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ada orang bersedekah dapat pahala 700, ada pahala. Sebenarnya amalan Lailatul Qadar itu dan pahala-pahala menurut diri kita. Ada amalan yang sama dibuat oleh orang berlain tapi orang ni pahala banyak, orang ni pahala sikit. Seperti tadi Syekh Imran kata. Apabila Habib Muhammad Haddad kata saya dapat pahala 3,000 dari Hanas kata 1,000. Macam mana? Okey. Likulli mri'in manawa kabir masyhadak. Kebesar ke pandangan kamu kepada Allah, nescaya kamu akan dibalas menurut pandangan kamu. Sekadar mana? Maka manusia akan dibalas menurut keinginan. Sebab itulah ulama-ulama sufi berkata, nafas orang yang beriman ahlu tauhid lebih afdal daripada ibadat makhluk. Bagaimana? Orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang ada makrifat dengan Allah, arif billah, dia bernafas saja lebih mulia daripada pekerjaan orang biasa. Amalan orang biasa yang tidak kenal Allah Ta'ala. Jauh beza. Hatta tasbih Nabi la ilaha illallah Nabi berbanding dengan seluruh tasbih-tasbih manusia lain. La ilaha illallah makhluk, tasbih subhanallah. Nabi sama, kataan sama bunyi subhanallah. Tetapi hak Nabi keluar daripada hati Nabi lebih mulia di sisi Tuhan berbanding dengan kita. Begitu juga amalan. Sebab tu ulama-ulama sufi kadang-kadang dia memberi sesuatu yang kita kata macam tak ada nas, tak ada hadis. Ni berganjaran itu menurut diri seseorang. Ada orang boleh pahala banyak dan dalam ayat Quran wa yudhaifu liman yasha. Tu akan ganda menurut apa yang nak lagi. Dia nak beri ni tu. Sekalipun dalam nas hadis kata 1,000, saya nak beri berapa ribu? Tak ada orang boleh buat. Maka sentiasa husnuzan dengan Allah. Tuhan akan balas kebaikan yang banyak. InsyaAllah kita akan dibalas menurut faliyazunnu. Muska. Ana inda zanni abdi bi. Gitulah nak tambah sikit lah. Saya seronok sebenarnya scroll di Facebook Ustaz Muhaizat ni. Disebabkan sokongan anda pada malam ini, saya akan pilih satu soalan tanpa mengecilkan hati mereka yang lain lah, insya-Allah. Nak buat macam mana kan, masa kita terbatas. Sebenarnya kita berbicara ni selama 45 minit dengan Q&A lah. Jadi ini saya rasa ini yang terbaik. Yang lain tu insya-Allah kita simpan. Quest House, nasihat Ustaz untuk wanita yang uzur, yang haid lah di hari-hari akhir Ramadan. Mungkin yang dimaksudkan di sini 10 akhir Ramadan. Apakah amalan yang boleh dilakukan untuk mengejar Lailatul Qadar? Kita juga ya. Ustaz, masalah Lailatul Qadar ini Allah Ta'ala buka secara umum. Tak ada orang rasa saya tidak layak untuk mendapat pada Lailatul Qadar. Kerana hubungan seorang hamba dengan Tuhan tak pernah putus. Tak ada orang kata saya tak boleh berhubung dengan Allah Ta'ala, tak boleh melakukan ibadat ke. Tak. Tetapi bagi orang uzur, bagi perempuan period ke apa, dia hanya beberapa ibadat saja yang tak boleh. Dalam banyak-banyak ibadat, hanya berapa? Sembahyang tak boleh, baca Quran tak boleh, zikir boleh, selawat boleh, istighfar boleh, berdoa molek-molek boleh, sedekah boleh. Banyak nak sebut kan. Hanya beberapa. Jangan kita rasa saya dah putus. Macam mana saya nak berhubung dengan Allah Ta'ala pada malam-malam yang istimewa macam ni. Tak putus pun. Cuma ada berapa-berapa. Sikit sangat ibadat. Bahkan boleh banyak ke berselawat, boleh banyak ke berzikir, boleh banyak ke istighfar, boleh banyak ke sedekah. Rasa banyak sangat contoh kita nak beri. Cuma hak benda yang dilarang tu memanglah. Maka kita berhenti daripada sembahyang pada bulan puasa. Kerana Tuhan tak benar ke kita orang haid untuk sembahyang. Itu juga pahala. Meninggal sesuatu kerana Allah juga berpahala. Sebagaimana membuat sesuatu kerana Allah berpahala. Tinggal sesuatu, saya tak buat apa. Tuhan suruh, boleh pahala juga. La ilaha illallah. Tinggal boleh pahala. Penting buat kerana Allah. Dari hadis kata saya kerana Allah, benci kerana Allah. Semua tu mendekatkan kita kepada Allah. Orang yang dapat bayangan arah pada hari kiamat, 7 golongan antara saya kerana Allah, tinggal kerana Allah. Mudah-mudahan lagu tu jangan kita nampak saya tak boleh nak buat ibadat. Banyak lagi. Kita jaga anak-anak suami kita dengan baik. Kita jaga rumah kita, dapat pahala berlaku. Kita taat kepada suami kita. Rasa banyak sangat lah. Kawal emosi Ustaz. Kawal emosi boleh puasa ni dah. Dan rasanya masakan ketika uzur tu lagi sedap. Betul-betul. Kasih suami. Dia boleh rasa. InsyaAllah kata, ingat kita sebagai hamba tak pernah putus daripada Allah. Rahmat Allah. Hak tak boleh buat tak apalah.
Banyak benda boleh dibanyakkan pada bulan puasa. Masya Jangan rasa jauh daripada Allah. Betul. Okey, baik, alhamdulillah kita di penghujung siaran. Jadi Masya kita Allah. nak dengar. Macam tak puas Yelah macam tak puas. Memang macam tak nak kena puas datang pun lagi kita ke Kota datang. Baru ni. Kita datang dari Johor Baru memang tak jauh tu. puas. Untuk Hujung maklumat, ke hujung. Hujung semua ke hujung tu. penonton, Betul, hujung ke hujung. Kami rasa bertuah malam ini sebenarnya dapat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhaizat sebenarnya. Apa kata, penat ni hilang lah sebenarnya. Penat ni hilang walaupun kita drive jauh daripada JB ke sampai ke Macang, dan balik pun nak kena set up lagi ada kuliah Syekh pada Sabtu pagi. Kemudian Syekh pun akan bergerak ke Sibu untuk programnya Maghrib dan Subuh. Sebelum kita buat persiapan untuk Ramadan. Ini sebenarnya persiapan Ramadan lah sebenarnya. Masya Allah. Jadi terima kasih kepada semua kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini. Saya sangat excited sebenarnya untuk bersama dengan dua figure ini pada malam ini. Jadi untuk terakhir kita nak minta orang kata kesimpulan lah daripada dua guru kita. Pertamanya kita nak dengar dulu daripada Al-Fadhil Ustaz Muhaizat. Baru lepas tu kita nak dengar daripada Syekh Imran. Jadi anaknya tadi tu nasihat tu cukup dah rasa lah. Secara ringkas, secara umumnya nasihat secara umum. Cuma kita sebagai hamba Allah Ta'ala, apa saja yang berlaku kepada diri kita, perubahan masa, waktu-waktu fadilat yang Allah Ta'ala muliakan masa. Kerana kelebihan itu ada bergantung dengan masa, ada bergantung dengan tempat. Maka ni dekat ni kita akan bertemu dengan kelebihan masa, itu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dengan rendah hati sebagai hamba Allah menerima pemberian hadiah daripada Allah. Itu lebih bermakna berbanding dengan ibadat kita yang kita sembahkan kepada Allah. Pemberian Tuhan tentu lebih bermakna. Rasalah Ramadan itu terlebih mulia daripada amalan kita. Kerana amalan itu adalah pemberian kita kepada Allah. Tentu tak sesempurna Allah memberi sesuatu kepada kita sebagaimana disebut di dalam kitab Hikam menyatakan ibadat kamu adalah hadiah kamu kepada Allah. Manakala taufik, hidayah, makrifat yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, itu adalah pemberian Allah kepada kamu. Apakah bandingnya? Kamu nak banding pemberian kamu dengan pemberian Allah? Maka rasalah kehebatan, rasalah nikmat berbulan puasa itu. Merasai itu akan menerima ganjaran yang besar di situ. Jadilah orang yang ada sensitiviti, yang fokus di dalam bulan puasa. Sekalipun kita nampak amalan kita tak berubah seperti tahun lepas, tapi tahun ni semakin fokus, semakin rasa. Orang panggil zauk lah. Zauki sikit. Merasai sikit mengenai ketuhanan ini. Mudah-mudahan tahun bulan ni, puasa tahun ini akan bertambah hubungan kita dengan Tuhan secara batin. Luar tak apa, kita macam biasa, tapi dalam bertambah. InsyaAllah. Baik, jadi alhamdulillah. Bagi saya sendiri, setiap Ramadan tu memang kita jauh lebih banyak berdiam lah. Itu biasalah. Dan juga kita banyak khatam, banyak membaca Al-Quran juga. Alhamdulillah. Ini saya nak cerita sedikit Ustaz, pengalaman. Kemungkinan ini bukan cakap besar, tak ada Ustaz, tetapi ini mungkin anak nak kongsi berkat taat kepada guru. Apabila waktu anak muda, anak umur 15-16, anak dipanggil oleh salah satu daripada guru anak. Guru ni anak terhutang budi kepadanya sepanjang hidup anak kerana panduan yang diberikan dan sebagainya, iaitu Imam Yaakob di Singapura. Dia asal usul dia dari India. Jadi bila dia tahu anak baru habis hafazan Quran masa tu, dia panggil, dia kata datang Singapura, awak jadi imam tarawih dekat sini. Okey, saya ikut. Lepas tu dia kata awak kena datang setiap hari kat sini Zuhur. Dia suruh datang daripada Zuhur. Maksudnya daripada Zuhur saya akan duduk kat situ sampailah habis tarawih. Kemudian dia cakap dengan saya, aku nak Ramadan ni kau khatam 10 kali Al-Quran. Jadi saya pun terkejut. Satu bulan 10 kali khatam kan. Tapi lepas tu bila kita buat kira-kira, kerana orang yang hafaz Quran ni Ustaz, lebih kurang dia perlukan dari antara 20 hingga 30 minit untuk satu juzuk. Kira kalau kita teruk-teruk pun 30 minit lah. 30 minit satu juzuk. Kalau 1 jam dapat 2 juzuk. Maknanya kalau 5 jam dapat 10 juzuk. Jadi bunyi dia macam berat, bunyi dia macam besar. Tapi bila kita kira-kira, tak susah lah rupa-rupanya.
Dan Ramadan itulah yang saya dapat khatam 10 kali. Ini sekali lagi bukan untuk cakap besar, tak ada. Kerana untuk orang yang menghafaz Quran, perkara ini kemungkinan tak ada masalah. Bukan menjadi satu benda yang pelik. Ini satu benda yang normal. Tetapi kalaulah bukan kerana taat guru tu, dia kemungkinan takkan pernah jadi. Padahal benda bukan susah. Ini namanya barakah taat guru lah kan. Jadi alhamdulillah saya terhutang budi saya dengan Imam Yaakob sepanjang hidup saya. Ini satu orang yang saya terhutang budi. Dia jaga waktu saya muda ni, waktu saya remaja, dia yang perintah saya, engkau pakai jubah, engkau pakai serban, jangan tinggalkan pakaian ni, kau mari sini baca Quran. Dia cakap biasa je, cara kasar je dia cakap kan, tapi kita dengar itu niat dia, hati dia tu bila dia keluarkan perintah, kita dengar, Allah kasih kejayaan. Alhamdulillah lah, nak bersyukur pada Allah SWT. Jadi apa yang nak sampaikan tadi apa? Ikutlah kata guru-guru kita, khususnya pada bulan Ramadan, walaupun pada kemampuan kita nampak macam susah, tak mampu. Tapi dalam mentaati guru tu keberkatan yang besar. Dia akan menjadikan benda yang impossible tu possible. Itu sedikitlah yang nak kongsikan. Minta maaf, bukan nak cakap besar ke apa. Tiada niat. Boleh jadi panduan sebenarnya untuk kita. Terutama, betul. Kalau kita lihat, tentulah mereka yang menghafaz Al-Quran ni punya kelebihan untuk menghafal berulang kali bacaan Quran. Tapi kepada yang bukan hafiz ni, kita boleh mulai daripada sekarang. Jadi Ramadan ni sebagai satu penggerak untuk kita mendalami membaca Al-Quran itu lebih kerap. Mungkin boleh khatam pada bulan Ramadan ini sekali, Masya Allah. Jadi pada saya, apa yang kita kongsi pada malam ini sangatlah luar biasa. Kalau kita cerita tentang moga ini Ramadan terbaik buatku, semuanya telah dijawab. Saya yakin kita telah bersedia untuk memasuki Ramadan. Dan kena ingat, seperti apa yang disebut oleh Ustaz Muhaizat tadi, saya faham betapa bukan amalan kita itu yang nak menjadi hebatnya Ramadan, tapi terpilihnya kita berada dalam bulan Ramadan itu kerana kasih sayangnya Allah, redanya Allah dengan kita terpilih. Patutnya kita mensyukuri itu yang terlebih dahulu, barulah kita cerita dengan amalan kita yang menjadi hadiah kita kepada Allah Ta'ala. Dan saya yakin anda ini persiapan kita, maka Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita, insya-Allah. Hingga kita bertemu lagi, terima kasih. Pertama, saya memohon kemaafan kepada dua guru kita. Anda ada tersilap kata sepanjang saya mengendalikan majlis ini bersama dengan mereka. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan mereka umur yang penuh dengan keberkatan, dilimpahkan ilmu yang bermanfaat, dikurniakan kesihatan untuk terus menyampaikan ilmu kepada kita semua, dan mereka tidak akan serik dan berhenti dalam menyampaikan risalah dakwah yang sampainya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah, ya benar. Kita minta dulu untuk tutup kepada Al-Fadhil Ustaz Muhaizat untuk majlis kita dengan bacaan doa. Amin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birri wa salamah min kulli ising wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada'na fi hadza maqamina zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa adaitah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wa la qaridan illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy rahmah. Ya Muhammad ya nabi rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina fi hajatina hadhihi لتقضى لنا اللهم شفع فينا وشفعنا في أنفسنا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وتمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. كافها يا عين صاد حامين عين سين حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا. الله من ورائهم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسر الفاتحة. أعوذ بالله. اللهم صل وسلم
Rabbana taqabbal innaka antat tawwabur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta